الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Hidup ini mesti ada pahit getirnya. Wahai ulam, hidup ini mesti ada pahit manisnya. Mesti ada baik buruknya dan keruh jernihnya. Jika engkau mahukan kejernihan yang menyeluruh, maka asingkan hatimu dari sekalian makhluk dan hubungkannya yakni hati kamu dengan Allah Azza wa Jalla. Pisahkan dirimu dari dunia dan tinggalkan kaum keluargamu dan serahkan mereka kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Keluarkan segala sesuatu dari dalam hatimu dan biarkan dia kosong. Kemudian dekatkan dirimu ke pintu akhirat. Lalu masuklah ke dalamnya. Jika engkau tiada mendapati Tuhanmu di situ, keluar semula dengan berlari untuk engkau segera memohonkan pendekatan diri kepadanya. Tetapi jika engkau mendapatinya di situ, maka engkau mendapati segala kejernihan hidup di sisinya. Orang yang benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla, buat apa lagi dengan selain Allah itu? Syurga itu tempat orang yang inginkan kerihatan. Tempat tinggal orang-orang yang berniaga. Mereka telah menjual dunia. Mereka telah menjual dunia mereka dengan syurga ini. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Dan di dalam syurga, ada apa sahaja yang diinginkan oleh hawa nafsu dan yang dipandang lazat oleh mata. Kalau begitu, apa dia zikir hati? Apa dia zikir batin? Dan apa dia zikir makna? Ya, syurga itu disediakan buat mereka yang banyak puasanya, yang suka bangun malam untuk beribadat, yang meninggalkan hawa nafsu, yang berzuhud dari segala rupa syahwat dan kelazatan. Mereka telah menjual puasa dari kelazatan mereka dengan puasa, menjual kebun mereka dengan kebun syurga, rumah dengan rumah syurga. Saya mahu dari kamu supaya banyak yang beramal, bukan banyak berbicara. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan menguji kamu dengan apa yang kamu tak suka dan dengan apa yang kamu suka, sebagai satu ujian. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Dalam kehidupan manusia, kita ada apa yang kita sebut berita baik, berita buruk. Cerita baik, cerita buruk. Perkara yang kita suka, perkara yang kita duka. Perkara yang kita gembira dan perkara yang duka cita. Begitu kehidupan dan itu sunnatullah. Dalam kehidupan kita,
Sebagaimana adanya gelak ketawa, pasti adanya tangis. Pasti akan ada kesedihan. Bahkan kehidupan anak-anak yang penuh dengan kegembiraan juga penuh dengan tangisan. Sedangkan mereka belum punya akal. Bagaimana kita yang sudah punya akal, yang sudah mempunyai ihsas dan idrak, sudah mempunyai sensor dia, sensitivity dia. Kanak-kanak yang belum sempurna akal pun kita lihat, di sebalik hilai ketawa mereka, di sebalik kesenangan mereka juga dipenuhi dengan tangisan. Maka bila mana kita tahu kehidupan ini ialah antara air mata dan gelak ketawa. Kehidupan ini antara masam manisnya, antara pahit dan juga manisnya, maka itu sunnatullah. Tetapi kalau seorang nak mencari jalan keluar, boleh atau tidak? Untuk menjadikan kehidupannya semua manis. Jawapannya boleh. Semuanya manis. Apa pun yang berlaku kepadanya, semuanya menggembirakannya. Dan ini yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan baik, Nabi kata alhamdulillah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan tidak baik, Nabi berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Apa pun alhamdulillah. Bila kita melihat kebijaksanaan Allah dalam takdir dan urusannya, maka kita nampak semuanya baik. Sebab apa yang Allah ciptakan itu semuanya baik. Tetapi bagi nisbah kita, ada baik, ada yang tak baik. Kenapa? Pertama, kerana akal kita yang lemah. Yang kedua, kerana syahwat kita yang mengatasi akal. Dan yang ketiga, kerana masalah iman kita yang tidak memenuhi jiwa. Dan yang keempat, kerana kita tidak melihat akhirat berbanding kita melihat dunia. Yang menjadikan seorang sedih bila dia melihat keuntungan dunia yang dia tak perolehi. Walhal keuntungan akhirat yang dijanjikan berganda-ganda. Tuan-tuan, kalau kita bagi contoh, kalau kita laburkan duit kita sehingga kosong bank kita, pada satu pelaburan yang akan memulangkan pulangan yang lumayan, ketika mana orang lain sudah pun mengambil hasil, kita sedang menanti hasil yang berganda. Kalau seorang melihat ke arah sana, dia gembira walau tangannya kosong. Sebab dia melihat di sana, dia ada sesuatu. Bukan kalau kita buat analogi mudah. Boleh tak tuan-tuan ketika mana tuan-tuan berjalan dalam poket tak ada satu sen pun tuan-tuan gembira? Jawapannya boleh. Bila kita mengetahui dalam bank kita ada berpuluh juta. Saya dalam bank saya ada berpuluh juta. Walau saya berjalan dengan tangan kosong, poket kosong, saya gembira. Saya kuat. Sebab saya ada simpanan. Dengan orang yang sekadar bergembira kerana ada dalam poketnya tapi banknya kosong, maka dia akan cepat berduka cita. Dia cuma ada dalam poket dia adalah 30-40 ribu dan dia terus berbelanja dan akhirnya habis. Maka dia akan sedih sebab dia tak punya apa-apa. Dengan orang yang saya katakan ada berjuta dalam bank, walau dia berjalan poket kosong, dia seronok, dia kuat, dia gagah. Sebab dia tahu dia ada simpanan. Sama juga orang yang mengetahui dia ada akhirat. Kalaupun di dunia dia tak dapat, dia tetap gembira dia ada akhirat. Dan setiap kali perkara dunia diuji, dia tidak bersedih kerana dia dapat akhirat. Baik berlaku kematian, baik berlaku kehilangan harta benda, baik ujian pada pekerjaan, baik ujian pada kesihatan, dia nampak akhirat. Kalau Syekh menyebut, bagaimana kita nak buang kekeruhan jiwa kita atau rasa pahit dalam kehidupan kita. Maka beliau menyebut, iaitu asingkan hati kamu dengan makhluk. Tentang makhluk yang sebenar-benarnya banyak menduka citakan kita. Manakala Allah sentiasa gembirakan kita. Makhluk kata, kamu tak dapat, kenapa tak dapat? Kalau kita tak ada anak, yang menyedihkan kita siapa? Makhluk. Tak ada anak lagi. Oh, dah kahwin sekian-sekian, tak ada anak. Yang ni duk tekan, kita pun sedih. Bila kita bisnes tak menjadi, yang ni tekan, kita pun sedih. Bila ada sesuatu pada diri kita ni, manusia yang banyak sedihkan kita. Manusia jarang gembirakan kita. Atau sedikit sahaja digembirakan kita. Yang banyak dia menyedihkan kita. Allah mengembirakan kita. Sebab itu mengingati Allah tenang. Allah tak jadikan kita berduka cita waktu kita ingat dia.
Kerana di sisinya segala pembendaharaan dan segala pemilikan mutlak. Kalau kita bergaul dan banyak pergaulan kita dengan manusia, maka banyaklah sedih kita. Nak tahu banyak mana sedih kita? Sebanyak mana pergaulan kita. Kan itu kat pejabat kita sedih. Kat jalan raya kita sedih, kat sini. Semua kerana makhluk. Sebab itu kata Syekh, putuskan dengan makhluk. Dan hubungkan dengan Allah Ta'ala. Baik, bagaimana nak putuskan dengan makhluk? Baik, putuskan pujian makhluk dan lihat pujian Allah. Putuskan pandangan makhluk dan lihat pandangan Allah. Putuskan perintah makhluk dan lihat perintah Allah. Putuskan janji makhluk dan lihat janji Allah. Putuskan segala perkara yang akan mengeruhkan kehidupan kita tentang makhluk. Kerana kita bergembira dengan Allah. Kan itu lihat Bilal bin Rabah. Waktu seisi dunia memusuhinya. Waktu dia mengetahui tidak ada pertolongan melainkan daripadanya, maka lidahnya tidak kering untuk terus menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Esa. Kenapa bila menyebut Ahad? Kenapa dia tak sebut Allah, Allah, Allah? Dia sebut Ahad, Ahad. Kerana menunjukkan pergantungan mutlak pada yang Esa. Bila sebut Ahad je yang Esa. Dalam hatinya tak ada lain. Ahad. Maka lihat yang berputus asa bukannya Bilal, tapi Abu Jahal yang menyeksanya. Bukan yang diseksa itu berputus asa, tapi yang menyeksa berputus asa. Umayyah bin Khalaf yang menyeksanya berputus asa. Sehingga mereka tak tahu nak buat apa. Sedangkan Bilal terus Allah lapangkan dadanya. Yang menyeksa ini tak tahu nak seksa apa lagi. Pukul, cerca, letak batu atas dada, telanjangkan, ikat tali pada leher, ditarik oleh kanak-kanak Mekah. Dihina dengan kanak-kanak, ditelanjangkan, dijemur di padang pasir, dihempak batu atas dada. Tapi mereka yang berputus asa, yang diuji ini Bilal tak putus asa. Tuan-tuan, itu lihat semangat Bilal. Kita tak kena macam tu, banyaknya putus asa. Kadang bisnes 2 hari dah putus asa. Cepat putus asa. Kadang bila berurusan itu putus asa dan putus asa. Kita lupa Ahad, Allah yang Esa. Kerana orang yang ada Allah dalam dirinya, dia tak akan tahu makna putus asa. Ataupun malas, atau segala sifat mazmumah yang bersarang, berkulak, berlumuk di hatinya. Tak, dia sentiasa dibersihkan. Kerana itu bila kita hari ini letak pujian manusia, memang kita sedih. Tuan-tuan buat status kat FB, seorang je letak emoji angry, tuan-tuan dah kelang kabut. Kenapa dia benci? Kenapa? Kita tertanya-tanya. Seorang je komen, ayatnya pun simple je, iyalah tu, kita dah macam terbalik dunia kita. Hanya dengan sedikit penghinaan. Itu belum hina panjang lebar tu. Kenapa? Kerana kita punya hubungan dengan makhluk terlalu kuat. Bila hubungan dengan makhluk terlalu kuat, maka kita give up dan give up. Bila hubungan kita dengan Allah kuat, maka semua yang keruh jadi jernih. Semua yang duka jadi suka. Semua yang sedih jadi gembira. Semua yang lemah jadi kuat. Semua yang miskin nampak kaya. Kan itu orang beriman yang sebenar-benar kaya, tuan-tuan. Bukanlah kaya harta bendanya. Bukan. Kan dalam jiwanya ada kefakiran. Sebab itu dia masih menipu. Masih terima rasuah. Nyata dia belum cukup kaya. Yang kaya sebenarnya ialah yang dalam hatinya ada Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu banyak harta benda, tapi kaya jiwa dia. Itu kaya jiwanya dengan Allah. Maka ini cara kita menghadapi kekeruhan dunia. Kalau hari ni orang berduka cita sampai peringkat bunuh diri, kenapa? Ya, kerana hubungannya dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah, dia tak akan bunuh diri. Tetapi dia akan membunuh nafsunya. Dia akan membunuh kejahatan dirinya. Bukan membunuh dirinya. Dirinya tak ada salah. Yang salah adalah nafsu kejahatannya. Maka umpama kita sebut, kita marahkan nyamuk, bakar kelambu. Kelambu tak salah. Kita tidak menutup kelambu dengan baik. Kita membiarkan dia berlubang. Nyamuk, bila kelambu tu sempurna, dia tak akan masuk. Bila nyamuk boleh masuk, menunjukkan kesalahan pada kita, bukan pada kelambunya. Kita perlu baiki.
Manusia yang bunuh diri sehingga dia lupa membunuh nafsunya. Sebab dia berhubung dengan manusia. Kalau dia berhubung dengan Allah, dia akan bunuh nafsu dia. Dia akan bunuh syahwatnya. Dia akan bunuh segala sifat mazmumahnya. Dia akan menghidupkan imannya. Tapi kerana hubungan dengan manusia, kecewa. Tuan-tuan tengok orang bunuh diri sebab apa? Putus tunang. Mereka pun bunuh. Yang bunuh diri ni latar belakangnya bagus. Seorang tentera, seorang polis yang terkenal kental latihannya. Tapi lemah jiwanya. Bukan kita nak sebut, oh tentera ni lemah jiwa. Bukan. Artinya kalau yang ditarbiah sekukuh itu fizikalnya, hati lemah, bagaimana kita? Maka kita pun tengok yang bunuh diri ni pengarah syarikat. Yang bunuh diri ni yang pernah punyai jabatan besar. Yang bunuh diri ni punya anak, punya isteri, punya keluarga, punya segalanya. Tapi kenapa? Sebab mereka tidak punya Allah. Kerana mereka berusaha untuk mendapat selain Allah, lalu mereka dikecewakan. Tapi siapa yang berusaha untuk mendapat Allah, walau dia belum dapat, dia tak akan dikecewakan. Kan dia akan mendapat rahmatnya terlebih dahulu sebelum dia mendapat Allah. Rahmat Allah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segalanya. Seorang yang belum jumpa Allah, belum mendapati Allah, dia bila ada niat saja dia sudah dapat rahmat Allah. Contoh kita ni belum kerja, kita dah dapat kita punya deposit ataupun kita dapat permulaan. Ni kita punya majikannya baik. Kita kerja lagi minggu depan. Kita ada niat nak kerja, nak daftar masuk kerja, dia dah bagi, ni ambil dulu buat belanja. Ni ambil buat belanja dulu, ni ambil bagi isteri, ni bagi ambil anak, ni ambil bagi mak ayah. Belum kerja, gaji bulan belum dapat. Ya. Kerana majikan ini sungguh merahmati. Bagaimana Allah? Orang tu baru niat nak cari Allah, Allah dah berikan rahmat dia. Kita belum jumpa Allah tu, bayangkan kalau dia jumpa Allah. Macam mana jernih hidup dia. Ketika mana dia baru nak jumpa Allah, dia dah rasa kejernih hati dia. Dah rasa syahdu dia. Dah rasa seronok dia. Dah rasa manis dia. Maka ini sebab yang agak jelas untuk kita faham. Lagi kuat hubungan kita dengan makhluk, lagi kuat duka cita dan kekeruhan jiwa kita. Tetapi bila kita ada hubungan dengan Allah, maka semuanya jernih. Kerana semua benda kita pandang baik. Bila kita sebut tentang rukun iman, antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan apa yang ditentukan oleh Allah, baik atau buruknya pada pandangan kamu. Lalu kita nampak yang ni berlaku baik, yang ni pun baik. Jadi orang kata, dia ni semua baik ya. Semuanya baik. Dengar macam tu pun dia kata baik. Dengar macam ni pun dia kata baik. Bukan dia mengharapkan yang terbaik. Bukan sekadar dia anggap tu baik. Dia yakin Allah ganti terbaik. Terbaik. Maka orang ni kalau orang jumpa dia, kalau kita bergaul dengan dia, apa benda tak baik dengan dia? Semua baik. Semua okey. Lihat ketenangan jiwanya. Kemudian Syekh pun menyebut, macam mana kita nak buat supaya semuanya jernih? Pertama, pisahkan diri dari dunia. Tetapi maksud pisah dari diri pada dunia, bukan maksud tak ambil dunia. Tidak. Tidak meletakkan dunia dalam hati kita. Jangan biarkan duit, jangan biarkan dunia masuk dalam hati kita. Jangan biarkan. Sebab hati kita tempat letaknya ingatan kita pada Allah. Maka dengan itu kita tak berduka cita. Kemudian kata Syekh lagi, tinggalkan kaum keluargamu. Apa maksud tinggalkan kaum keluargamu? Apakah kita pun keluar 20 hari, 30 hari tinggal anak bini? Bukan begitu. Itu tinggalkan pergantungan kamu pada keluargamu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca hadis begini, bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang Rasulullah lakukan bila berada di rumah? Lalu jawab baginda SAW, lalu jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana fi mihnati ahlihi. Dia tolong isteri-isterinya. Yaksifu na'lahu, dia jahit kasutnya sendiri. Semua benda dia buat sendiri. Baik, kenapa Rasulullah SAW bila dia balik rumah, dia tolong isterinya dan dia buat kerja sendiri? Begitu cara memutuskan hubungan dengan keluarga. Ya. Kita tak tunjukkan pergantungan keluarga.
Kalau kita dalam keluarga, semua benda kita suruh orang, yang ni suruh anak, yang ni suruh bini, ni semua kita tak nak buat. Artinya kita bergantung pada dia. Kalau berlaku apa-apa pada mereka, kita akan paling berduka cita. Sebab itu kita latih diri kita. Kita mampu buat air sendiri. Kita mampu kemaskan katil kita sendiri. Kita mampu ambil stoking kita sendiri. Kita mampu ambil barang-barang tu sendiri. Ya bukan bermaksud, mula hari Ustaz jangan suruh bini. Bukan begitu. Latih diri. Sebab begitu kita mula berkata, ya saya boleh buat sendiri. Sama juga bila baginda sama-sama ajar kita dalam semua urusan, kalau boleh buat sendiri, buat sendiri. Buat. Sebab itu cara kita meletakkan pergantungan bukan pada manusia atau pada orang dekat kita. Supaya kita boleh buat. Kita boleh buat kereta sendiri dan sebagainya. Ya, bila kita berhubung dengan manusia terlalu kuat, akhirnya ada benda kita tak boleh buat kerana tak ada orang tu. Saya tak ke masjid sebab dia tak ada, saya pun tak pergi. Saya tak datang sebab ni tak ada, maka dia sudah pun lemah. Oleh kerana itu, bila kita sebut keluarga, artinya jangan letak pergantungan pada keluarga kita. Letak pergantungan kita juga pada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada seorang ulama, isteri dia tak pernah tahu bahawa dia berpuasa. Tak tahu dia berpuasa. Kerana bila dia pergi kerja, isterinya akan bekalkan makanan. Maka dia buat makanan. Maka bila sampai tempat kerja dia, kedai dia, pasar dia, dia akan bagi-bagikan makanan pada orang. Kawan-kawan dia menyangka dia dah sarapan kat rumah sebab dia buat bekal ni. Ini mungkin untuk orang. Manakala isterinya menyangka dia sudah makan bekalnya. Begitulah 20 tahun lamanya. Sedangkan dia berpuasa. Kita lihat bagaimana dia menjadikan even keluarga dia tak tahu rahsia dia. Kita, keluarga kita tak tahu skandal kita je. Yang lain semua tahu. Mereka, keluarga mereka tidak mengetahui kebaikan mereka. Ya, bagaimana mereka memutuskan hubungan dengan keluarga. Dengan maksud benda-benda yang menjadi rahsia mereka dengan Allah. Hatta mereka solat, isteri mereka tak tahu. Bahkan Qadhi Syurai, dia kata, mata aku tak nampak. Tak ada orang tahu. Even bini aku pun tak tahu. Mata aku tak nampak. Sebab dia, mata ada, tapi tak nampak. Sehingga isteri pun tak tahu dia tak nampak. Dan kawannya juga tak tahu dia tak nampak. Sehingga satu hari dia menceritakannya. Dan betapa dia tak letakkan semua benda perlu diketahui oleh keluarganya. Khususnya benda-benda yang berkait dengan hubungannya dengan Allah. Maksud putus hubungan dengan keluarga bukanlah kita tinggal anak bini. Tak, kita tak tinggal anak bini. Kita tinggalkan pergantungan pada dia. Kita tinggalkan benda yang boleh menyusahkan dia. Tentu kita kadang-kadang tengok ayah yang hebat. Sampai kita anak-anak pun tak tahu dia sakit, dia itu, dia ini sebab dia seorang ayah yang hebat. Dia tak mahu sedihkan anak dia. Dia tak mahu duka citakan anak dia. Dia bergerak macam biasa. Umpama dia seumpama kuda. Tidak pernah menunjukkan dia penat. Tahu-tahu mati. Tapi bila Allah Ta'ala puji kuda. Dia makhluk yang Allah ciptakan. Apa benda yang kalau tuan tahu tentang kuda, dia tak akan tunjuk penat dia. Selamanya. Sehingga dia mati. Dia akan terus berlari. Sekali kita henjuk dia, dia akan lari. Dia akan terus berlari. Bila dia berhenti? Bila dia penat? Tak. Bila dia mati. Dia berhenti bila mati. Dia tak akan berhenti bila penat. Lagi mana kita henjuk, dia jalan. Jalan. Tahu-tahu dia jatuh je pun. Jatuh. Begitu jiwa orang yang kuat. Dia tak tunjuk malas. Dia tak tunjuk penat. Dia tak tunjuk putus asa. Kerana dalam dirinya ialah satu peperangan yang berlarutan, berterusan. Kerana imannya kuat, maka imannya mampu berperang setiap masa. Iman lemah, kita pun give up. Iman kita lemah, kita pun give up. Nampak orang malas, nampak jiwa, nampak suka mengadunya luar biasa. Sebab imannya lemah. Tapi orang imannya kuat, dia akan berperang dengan dirinya sendiri. Berperang. Dan dia sentiasa menang. Dalam peperangan tersebut. Kemudian kata Syekh lagi, dalam hati kamu keluarkan semua benda selain Allah. Keluarkan ya, pergantungan atau tawakal, cinta, rindu, apa saja benda yang dalam hati kita tak berkait dengan Tuhan, buang, keluarkan. Jangan letak pergantungan pada fulan bin fulan. Oh, saya sebab melabung dia saya pergi. Jangan, ini Allah. Oh, jangan kerana dia lah saya rasa gagah sebab kabel besar. Jangan, Allah.
Semua yang ada dalam hati kita, yang menjadikan kita rasa mulia, buang. Kita cuma mulia dengan Allah. Kalau kita rasa seronok sebab kita kenal menteri tu, menteri ni, pasti kuat. Jangan. Satu hari nanti kamu akan rasa terhina dengan mereka. Jangan kerana kita baik dengan orang ni kita pun rasa gagah. Jangan. Gagah kita kerana Allah. Kita kuat kerana Allah. Kita kaya kerana Allah. Kita sihat kerana Allah. Apa pun kebaikan kerana Allah. Hati ini gantungnya pada dia. Kalau tuan-tuan mula letakkan makhluk, tuan-tuan akan kecewa dengan makhluk tu. Kita letaklah orang ni lah. Sebab orang ni suka tolong saya. Tiba-tiba ada hari tuan-tuan perlukan, dia akan kecewakan kita. Kenapa? Sebab sangkaan kita tu salah. Sebab itu orang yang meletakkan Allah, Allah hadirkan orang yang tak sangka. Tapi kalau orang letakkan makhluk, makhluk itu mengecewakan. Sebab tu bila kita letak Allah, sebab tu bila kita kata, kita tolong dia, satu hari nanti dia tolong kita, kita letak makhluk. Kita salah. Kalau kita sebut kita tolong dia, satu hari nanti Allah tolong kita, ya kita dah letak Allah. Dan Allah akan tolong kita dengan siapa pun dia hantar. Tapi kalau kita guna sifir, tak apalah hari ni kita tolong dia, esok dia tolong kita. Tak mungkin. Bahkan tak pasti. Ataupun hari ni kita tolong kita, esok dia bunuh kita. Berlaku? Ya, itu yang berlaku. Tengok orang politik, hari ni tolong, esok dia bunuh. Tengok orang yang oportunis, yang cuma cari keuntungan. Hari ni kita tolong dia, esok dia penggal kepala kita. Hari ni kita tolong dia. Kita baca sejarah. Ada seorang jenderal yang terkenal, yang bertanggungjawab membangunkan negara. Tanggungjawab. Yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Hebat dia, gagah. Cukup kuat. Tetapi dia yang membangunkan negara itu. Dia panggil ke istana. Dengan syarat tak bawa senjata, maka dia pun dibunuh. Begitulah jasanya dibalas. Itu yang dekat tu. Sama juga keluarga Baramaki. Yahya Baramaki, Khalid Baramaki. Sudah terkenal Baramika yang berpengaruh dalam keluarga Abbasiyah. Akhirnya semua dibunuh. Walau dia yang menjaga khalifah tu. Dia yang menyusukannya dengan air susu isterinya. Selepas mendapat segala keistimewaan, akhir yang membunuhnya siapa? Anak yang dijaganya itu. Ya, bila orang letak makhluk. Itu anak yang dijaga, bayangkan yang tak jaga. Sebab itu jangan guna sifir. Saya tolong dia, dia tolong saya satu hari nanti. Jangan begitu. Kamu akan kecewa. Bahkan kamu akan dapat sebaliknya. Kita dah tolong dia, macam umpama pepatah Melayu kita, sebut bagaikan melepas anjing tersepit. Lepas dilepaskan, tangan kita digigit. Tuan-tuan, itu untung lagi. Kerana kalau kita manusia, bukan tangan je kita kena gigit, habis badan kita. Digigit, dikeroyoknya. Anjing itu jauh lebih berperi kebinatangan berbanding manusia yang hilang keperi manusiaan. Jadi kalau kita sebut pepatah tadi, anjing tu dia taklah buat keroyak sampai teruk. Even kalau kita tengok singa bergaduh dengan singa. Singa bergaduh ni banyak sebab. Tapi bila dia bergaduh, dia tak akan makan kawan dia. Dia cuma membunuh kerana dibiarkan. Gigit-gigit kadang-kadang dia tak bunuh pun. Dia gigit-gigit tampak menyerah kalah, dah stop. Tapi manusia tidak. Dia bukan sekadar bunuh kita, bunuh anak bini kita, semuanya bila kita lawan dia. Itu kita dengar seorang pemimpin diktator. Bila seorang musuhi dia, atau buat sesuatu yang dia tak suka, dia akan bunuh satu keluarga. Tentang Yahudi, bila seorang Palestin membunuh tentera Yahudi atau mengancam, apa dia buat? Dia akan bunuh orang tu. Dia akan bung keluarga rumah orang tu. Bung rumah keluarga orang tu. Semua dia akan buat semua. Itu manusia. Jahatnya luar biasa. Oleh sebab itu kalau tuan-tuan kita letak makhluk dalam hati kita, lalu macam saya katakan tadi, sifir kita, kita tolong dia, nanti dia tolong kita, maka jangan berharap. Tapi kalau sifir kita begini, kita tolong dia, Allah akan tolong kita. Ya, betul. Kerana itu janji Allah. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya, min kurabil akhirah. Siapa yang melepaskan kesusahan orang beriman, Allah akan lepaskan kesusahannya. Lihat apa yang Nabi sebut. Man satara musliman,
satarahullah. Siapa yang tutup keaiban orang Islam, Allah yang akan tutup. Bukan kita kata tak apa, hari ni kita jaga rahsia dia, kita tutup aib dia, esok dia tutup aib kita. Jangan berharap. Tapi dengan Allah, ya. Kalau hari ni tuan-tuan tutup keaiban orang beriman, Allah janji akan tutup keaiban tuan-tuan. Dan yakin benda tu. Kalau hari ni kita tolong orang beriman, Allah akan tolong kita. Ya, pegang janji itu. Kerana hati kita cuma percaya Allah. Tapi kalau saya katakan sifir yang tuan-tuan guna, hari ni kita tolong dia Ustaz, esok awak tolong saya. Dah, kena kejar semua. Kalau hari ni saya tolong awak, esok awak ringankan saya. Kalau orang tu tengok ataupun belajar kehidupan, dia tak jadi macam tu. Bahkan ketika mana orang yang kita tolong dia, kita minta dia tolong balik, dia tak nak. Dia rasa berat. Dia rasa beban. Walau kita tolong dia banyak dulu, banyak. Kita minta tolong sikit je, kita call, nak tukar tayar je. Tu dia kita minta tolong. Kita sibuk. Tuan-tuan kecewa tak? Ya, kecewa. Siapa salah? Dia salah? Bukan. Tuan-tuan salah. Kenapa pula saya salah? Dia kerana tuan-tuan bergantung pada dia. Sebab itu kita bergantung pada Allah. Tuan-tuan, bila kita bergantung pada Allah, kita akan nampak sesuatu yang lebih daripada apa yang kita nak. Kalau kita bergantung pada makhluk, kita akan dapat kurang daripada apa yang kita harapkan. Kita rasa macam dia memang bagi banyak ni. Sikit dia bagi. Kita rasa, dia memang buat bagus ni. Tak bagus. Sebab Allah Ta'ala akan jadikan manusia kecewa dengan makhluk. Kenapa? Allah itu cemburu. Bila Allah Ta'ala cemburu, antara cemburu Allah, bila kita letakkan pergantungan pada makhluk. Sedangkan yang bukan sepenuhnya Allah. Bukannya makhluk. Sebab itu kata Syekh Buang. Kemudian katanya, dekatkan dirimu pintu akhirat. Tapi kalau kamu tak jumpa Allah di pintu akhirat, keluar balik. Cari balik. Baik, sudah masuk pintu akhirat, masih belum jumpa Allah. Apa maksud pintu akhirat? Artinya kamu sembahyang, kamu puasa, kamu jaga semua benda ni. Tiba-tiba kamu tak rasa keimanan tadi. Ya, benar. Ada orang sembahyang lalu masih buat dosa. Ada orang puasa masih buat maksiat. Masih umpat dan masih fitnah. Ada tak? Ada. Dia sudah berada di pintu akhirat. Kenapa dia tak dapat benda tu? Saat saya dah sedekah lagi, saya dah puasa, saya dah qiyam mulai, saya dah. Tapi saya tak jumpa Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, keluar balik. Fahami balik setiap makna ibadat. Ada orang pergi haji, dia balik, dia tak jumpa lagi Allah. Dia ni dah pergi haji, katanya baliknya perangainya masih sama. Sebab tu kita namakan mabrur atau tidak mabrur. Kerana ada menjadi tetamu Allah, rupanya tidak dimuliakan. Dia cuma pergi ke sana, dia tak dapat pun pendekatan dengan Allah. Baik kata Syekh, kalau begitu keluar balik. Fahami semula dan berlari cepat untuk mendapatkan Allah. Baiki kat mana tuan-tuan? Sebab itu para ulama menyatakan, kami dalam ibadat, kami tekankan tentang ihkam dan itqan. Ihkam, biar jadi kemas-kemis, biar jadi kemas-keming, biar jadi kemas ibadat. Itqan, biar teliti. Dan kita tengok syarikat Toyota, syarikat Tesla, dia keluarkan kereta, kemudian dipanggil balik kereta dia. Ada benda tak kena. Sistem brake, airbag, bla-bla semua. Dia terpaksa panggil semua. Ni 13,000 unit, even 13 juta, dipanggil semula untuk baiki airbag. Dia panggil semula untuk baiki brake. Sistem brake. Bila Tesla, dia kereta elektrik. Dia ada pemanduan automatik ataupun auto drive. Tiba-tiba ada masalah. Maka semua kereta Tesla dipanggil. Untuk dibaiki. Untuk di-fit, dibaiki balik. Baik begitu juga kita kadang-kadang nampak dah perfect. Saya Ustaz Haji pergi, umrah pergi. Jangan cerita berapa kali. Berkali-kali. Saya pun tak erti nak kira lagi. Bahkan sedekah. Jangan kata bulan-bulan. Bahkan tiap hari. Kadang Ustaz, pantang orang datang, saya ulur. Saya tolong. Tapi saya tak rasa apa ni. Kosong ni. Tak rasa pun rasa agama. Pun dengar tazkirah, dengar ceramah tiap-tiap hari. Sampai saya tertidur dalam ceramah Ustaz. Lamanya saya dengar ceramah. Tak tidur lagi kat rumah. Rumah tak tidur. Tidur dalam kuliah je. Tapi tuan-tuan sekalian, tak dapat. Kosong. Ada tak? Ada. Syekh Abdul Qadir tahu benda ni ada. Dan semua para ulama tahu benda tu. Dan Rasulullah dah mentionkan awal lagi. Kam min sa'imin
laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Ramai orang berpuasa tapi tak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Ramai orang qiyamul lail dia tak dapat apa-apa melainkan mengantuk saja. Mengantuk saja. Ada orang beribadat tak dapat apa-apa. Ya, bukan tak dapat pahala. InsyaAllah dapat. Tapi kesannya. Kalau kita ni, kalau sesuatu tak beri kesan, apa tuan-tuan buat? Maka tuan-tuan lihat mana silap dia. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata keluar balik. Kenapa keluar balik? Sebab kalau kita duduk dalam, kita tak nampak. Tuan-tuan kena keluar baru nampak. Oh keluar. Oh rupanya solat aku begini. Oh rupanya puasa aku begini. Rupanya cara tadabbur Al-Quran aku begini. Silap. Dan kalau kamu dah nampak, cepat-cepat kembali balik. Kembali balik. Sebab benda-benda fardu tak tinggal lama. Keluar sekejap, masuk balik. Untuk melihat kesempurnaannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang yang sudah benar cintanya dengan Allah, apakah dia perlu orang lain? Apanya tidak. Lalu kata Syekh lagi, syurga sebenar orang yang nak kelihatan. Siapa nak rehat di sini, dia mesti berpenat di sini. Siapa nak rehat di sana, mesti berpenat di sini. Siapa yang tidak mau penat di sini, dia akan penat di sana. Sebab itu qadiman, kata pepatah Arab. Siapa yang tak nak penat, dia mesti penat sekarang. Siapa yang nak penat, jangan penat sekarang. Maka kamu akan penat. Kita dalam kerja, tuan-tuan, dalam bisnes, kita penat sekarang. Biar penat. Biar malu sekarang. Lepas tu kita akan rehat. Tapi kalau sekarang kita tak nak penat, even tak nak malu, nanti kita penat dan kita malu. Mana kita nak? Kesudahan ataupun yang awal? Orang yang memilih yang awal, dia orang bijaksana. Biar kat dunia ni tuan-tuan kita penat dengan amalan kita. Biar kita penat dengan segala ketaatan kita. Biar penat dengan mujahadah sebab kita nak kelihatan dalam syurga. Sebab itu dalam syurga dijanjikan semua benda kita dapat. Kata Allah Ta'ala, wa fiha ma tashahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya apa yang diinginkan oleh diri kita dan apa yang mengembirakan mata kita. Tuan-tuan, bila kita menikmati satu benda, kita nikmati dengan dua benda. Pertama, pandangan kita. Yang kedua, rasa dengan nafsu kita. Kita tengok sesuatu yang teruja, tuan-tuan tengok makanan yang sedap. Yang menikmati makanan sedap tu apa dia? Mata. Telinga tidak. Telinga kita dengar orang ni suka dia sedap. Belum. Sampai kita sampai tempat kejadian, tempat yang diceritakan makanan tadi, tuan-tuan pun tengok. Ya. Kita nikmat dengan pandangan dahulu. Menikmatinya semua-semua. Kemudian kita ingin memilikinya. Itu hawa nafsu. Nak milik. Maka Allah sebut itulah kesempurnaan yang Allah beri pada manusia. Semua dalam syurga kita tengok indah. Semua. Tak ada satu pun yang tidak indah. Kemudian semua yang kita inginkan dipenuhi. Lihat balasan Allah Ta'ala. Syurga yang hebat bagi orang yang sanggup berpenat-penat di dunia. Kemudian Syekh, baik kalau begitu, baik lepas kita katakan beliau menyebut tentang jumpa Allah, tentang mencintai Allah, maka apa nilai zikir hati, zikir batin dan zikir makna? Baik, ini bahagian-bahagian zikir. Bila kita sebut zikir hati, maklum. Hati, zikir, kita berselawat dan sebagainya. Zikir batin, lebih dalam pada hati, ya. Ia membentuk pada amalan. Dan bila kita sebut zikir makna, apakah dia makna bahasa Melayu? Bukan. Itu hakikat zikir itu sendiri. Sebab itu bila seorang tu hakikat berzikir pada Allah, bukan lagi lantunan subhanallah itu zikir padanya. Bukan seluruh kehidupannya zikir. Seluruh kehidupannya. Umpama orang yang bergusti bertinju, bukan latihan itu cuma di gelanggangnya, bukan seluruh cara dia berjaya itu latihan dia. Seluruh. Dia bukan kita kata dia gelanggangnya baru start berlatih. Seluruh. Kan dia sudah mendapat hakikat yang disebut sebagai zikir makna. Sebab itu bila para ulama menyebut makna zikir itu apa? Semua benda yang mengingatkan kita pada Allah. Maka itu zikir. Melihat langit, melihat bumi, mengingatkan kita pada Allah, itu zikir. Dia tak lagi satu benda yang bersifat khusus seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya. Sama juga bila kita sebut menuntut ilmu. Kita lihat yang formalnya begini. Tapi bagi orang penuntut ilmu sebenar, bukan lagi ini yang formal. Semuanya dinamakan medan ilmu. Kehidupannya ilmu, melihat orang ilmu,
Maka bila orang tu benar-benar berilmu, semua yang dipandangin menghasilkan ilmu. Macam juga orang bisnes. Orang bisnes ni tuan-tuan, siapa peringkat dia benar-benar bisnes, semua benda dia nampak bisnes. Dia bukan masuk ni bisnes. Tak. Dia bercakap orang semua nampak ni bisnes, ni bisnes. Semua bisnes. Dia nampak semua boleh berniaga. Dia nampak semua duit. Dia tengok tong sampah pun boleh jual ni. Dia tengok sampah, boleh jual. Ketika mana orang lain tengok tak ada nilai, dia nampak semua ada nilai. Orang lain bercakap cuma tak ada telinga, dia bercakap, dia melihat strategiknya, oh bagus ni. Berarti dia ceritakan tentang orang bisnes cara berfikir. Bila ada satu syarikat, dia hantar dia punya observe sejauh mana market ni boleh jalan. Hantar ke Afrika. Ni nak buka kedai slipper, kedai pakaian, kedai kasut. Maka orang tu tengok orang Afrika semua tak pakai kasut, tak pakai slipper. Kata, bos, jangan jual lah. Dia orang tak pakai. Jual apa tak laku. Boleh okey. Panggil seorang lagi. Pergi. Yang ni pula pergi. Tengok tak pakai slipper, tak pakai kasut. Baju pun tak pakai. Dia kata, bos, kena jual. Sebab orang sana semua tak ada slipper. Kita jual lah slipper. Lihat persepsi berbeza. Yang ni melihat tak pakai slipper, maknanya tak nak slipper. Yang ni tengok tak pakai slipper, ni lah untung kita jual slipper. Sebab dia orang tak ada slipper. Pandangan berbeza. Lihat siapa yang lebih bijaksana. Sama bila kita melihat dalam kehidupan ini. Ilmu, tuan-tuan, orang bukan nampak apa yang secara formal ni. Bukan semua ilmu. Kali itu kita diajar damping ulama', kerana kita akan dapat semua ilmu. Kita bukan sekadar mendapat ilmu daripada ilmu. Kita dapat ilmu daripada cerita. Cerita nampak biasa, tapi ilmu dalam tu. Sebab tu dalam Quran ada cerita. Sebab kadang-kadang orang menganggap cerita tu bukan ilmu cerita. Tak. Dalam Quran cerita tu pun ilmu. Amalan tu ilmu. Semua benda ilmu. Kemudian Syekh kata, syurga ni untuk orang yang suka beramal. Bukan kata Sufyan bin Uyainah, sebenar-benar ulama ilmu itu dan ahli ilmu itu ialah orang yang beramal dengan ilmunya. Tentang kita bukan nak banyak bercakap, kita nak banyak beramal. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, akhirat kelak ada orang menyesal. Siapa? Orang yang dia banyak cakap tapi dia kurang amal. Lalu dia melihat orang yang dengar cakap dia beramal lebih pada dia, maka dia menyesal. Kenapa aku tak buat apa yang aku cakap? Menyesal. Sebab itu sibuk kita pada amal. Di sebalik kita nak bercakap ke, kita nak tulis nota dan sebagainya, sibuk kita lebih pada amal. Orang tanya pada seorang ulama tasawuf terkenal, Daud At-Tai, anak murid pada Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 160 Hijriah. Tuan Guru, saya nak belajar lagi. Lalu kata Syekh, sampai bila kamu nak belajar? Mana amalannya? Umpama kamu ialah umpama seorang tentera yang mengumpulkan segala senjata sehingga habis usianya. Maka bila kamu nak berperang? Dia kumpul semua senjata, tapi perang tak perang-perang. Habis usia dia kumpul senjata, tapi tak berperang. Sama juga ada orang, habis usia dia kumpul ilmu, tapi tak beramal. Maka, apa faedahnya? Kalau kita kumpulkan senjata banyak, tapi tak pernah perang, kita cuma sebagai kolektor, bukan pejuang sebenarnya. Dia kumpul semua kerih-kerih, lembing-lembing. Rupanya dia kolektor je. Tukang simpan, bukan pejuang. Kerana pejuang dengan sejenis atau satu senjata dia sudah berperang. Bayangkan kalau dia banyak senjata. Maka bila kita lihat umur dan usia kita tuan-tuan, dah banyak benda kita belajar. Tanya pula banyak mana pula kita beramal. Kalau yang kita beramal lebih sedikit apa yang kita belajar, maka kita belum kuat. Sehingga kita beramal lebih banyak daripada apa yang kita tahu, apa yang kita belajar. Dan itulah menjadi sifat para salafus soleh. Amalnya lebih banyak pada ilmunya. Tapi umat terbelakang yang lemah, ilmunya lebih banyak pada amalnya. Ilmu banyak, tapi amal tak ada. Boleh kosong. Sedangkan yang menghiasi amal, yang menghiasi ilmu itu ialah amalan. Nampak indah ilmu tu kerana amal. Bukan nampak indah ilmu tu kerana ilmu, kerana amal dia. Maka akan ada orang yang kita nampak ilmu sikit, tapi amalnya banyak, dia paling depan. Berbanding orang ilmu banyak, tapi amalnya kurang. Maka dia akan menyesal. Sebab itu yang dia tahu, kenapa dia tak buat? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.